Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, sehingga saat ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan waktu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jatah Kuasa Dakwah, ahli-ahli Jatah Kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Kita dalam suasana memperingati Maulidur Rasul, bersempena kita memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazkirah pada malam ni kita nak mengimbau, kita melihat bagaimanakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu hayat baginda di muka bumi Allah. Seorang sahabat bertanya kepada isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi di rumah? Kerana di luar kami tahu, tapi bila Nabi di dalam rumah kami tidak tahu. Gambarkanlah kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah." Isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, sukar menjawab soalan. Suka kerana nak mencari perkataan yang sesuai untuk menggambarkan akhlak Rasulullah. Lalu kata Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari ini, "Kalau Rasulullah susah saya mahu gambarkannya, dia seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi." Bagaimanakah tuan-tuan kita nak menggambarkan penceritaan Sayyidatina Aisyah ini terhadap akhlak Rasulullah sehingga dikatakan Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi? Jadi melalui beberapa hadis ini meriwayatkan kisah bagaimana Nabi, akhlak Rasulullah. Tuan-tuan nilailah sendiri berdasarkan riwayat ini. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Ketika itu Rasulullah sudah selesai menunaikan solat bersama sahabat dia. Dalam hadis ini disebut antara sahabat yang ada adalah Sayyidina Muhammad dan juga Sayyidina Ali. Gambaran tentang dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa kecintaan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada orang-orang miskin. Jadi dalam perkara bersedekah dan juga berlaku ihsan terhadap orang-orang susah. Jadi pada masa itu Rasulullah, di tangan Rasulullah ada sekeranjang buah kurma.
buah kurma ini adalah hadiah daripada sahabat untuk baginda Rasulullah dan juga isteri. Maka sudah pastilah kurma ini adalah yang terbaik. Jadi dikala baginda Rasulullah berada bersama sahabat di hadapan masjid, maka datanglah orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Orang-orang miskin ini, golongan fakir ini, bila nampak Rasulullah, mereka tahu dah Rasulullah ni minta mesti Rasulullah akan tunaikan. Macam mana sekali Rasulullah akan tunai. Jadi bila orang miskin nampak Rasulullah, mereka pun bersegera datang bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ni orang fakir, orang miskin lah, jadi kami berhajat. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil buah kurma. Buah kurma Nabi itu Nabi beri semua, tidak meninggalkan walaupun sebiji. Buah kurma Nabi Rasulullah beri kepada orang-orang miskin ni. Orang miskin bila dapat kurma ni, sukanya mereka, gembiranya mereka. Lalu mereka meninggalkan Rasulullah. Sebelum Nabi melangkah, belum sempat Nabi melangkah, mari gerombolan kedua, orang-orang miskin daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya Rasulullah, kami orang miskin, kami orang fakir, kami berhajat. Rasulullah, tuan-tuan, digambarkan, riwayat menggambarkan Rasulullah bila orang miskin ni minta mengharapkan sesuatu daripada Nabi, Nabi berusaha cari. Jadi di tangan Nabi pada masa itu kurma sudah habis. Jadi Rasulullah akan cari pada masa itu dalam jubah Nabi, gagal sini, gagal sini. Akhirnya Nabi menemui beberapa dirham dalam jubah Nabi itu. Maka mendapatlah orang miskin ini masing-masing bahagian dia. Beberapa dirham itu Rasulullah beri. Itu sifat Rasulullah. Rasulullah tidak akan menghampakan kemahuan hajat orang-orang miskin tadi. Kemudian sebelum Nabi melangkah, gerombolan kedua ini pergilah, masing-masing dah dapat bahagian. Datang gerombolan ketiga pula. Gerombolan ketiga ini datang, ya Rasulullah, kami orang miskin, mana bahagian kami? Kami juga berhajat. Jadi Rasulullah datang gerombolan ketiga, Rasulullah cari lagi. Tadi kurma dah habis, dalam jubah Nabi dirham pun sebenarnya dah tak ada, tapi Rasulullah cari lagi. Rasulullah cari. Akhirnya Rasulullah sedar bahawa tidak ada apa lagi yang Rasulullah boleh beri. Rasulullah tahu Rasulullah tak ada apa lagi nak bagi. Maka apakah respon Rasulullah apabila tidak dapat menunaikan hajat orang miskin tadi? Lalu Rasulullah sedih. Rasulullah tunduk, dan di wajah Rasulullah itu kesedihan yang sangat nyata, sehingga kan menitis air mata Rasulullah membasahi janggutnya yang suci, kerana Rasulullah tak dapat menunaikan hajat orang miskin yang berada di hadapan Rasulullah. Rasulullah sedih kerana Rasulullah tidak dapat bersedekah kepada orang-orang miskin ini. Lalu tuan-tuan, ketika itu sahabat lihat Rasulullah ni susah hati lah sahabat ni. Lalu pada masa itu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, semua sudah habis, itu sudah selesai, tidak ada kewajipan lagi ya Rasulullah, dah tak ada benda dah. Macam mana Rasulullah nak bagi? Kurma dah habis, dirham dah habis, jadi tak ada kewajipan, kata Sayyidina Umar. Apa respon Rasulullah? Rasulullah tunduk, Rasulullah tak kata apa-apa, Rasulullah tunduk, malah wajah Rasulullah sangatlah sedih, kesedihan yang membimbangkan para sahabat. Maka pada ketika itu tuan-tuan, Sayyidina Ali yang berada dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Ali pun memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, di
di tangan saya ini ada beberapa dirham, Rasulullah ambillah. Rasulullah bagi sedekah kepada orang-orang miskin. Rasulullah bila dengar Sayyidina Ali offer, wajah Nabi yang sedih tadi bertukar gembira. Wajah Rasulullah yang sedih, Rasulullah gembira. Lalu Rasulullah ambil dirham yang diberi kepada Sayyidina Ali itu, diberi kepada orang miskin. Sehingga semua orang miskin yang ada di situ mendapat bahagian. Dengan riang, dengan gembira orang-orang miskin ini meninggalkan Rasulullah. Dan ketika itu tidak ada lagi orang miskin yang datang. Lalu Nabi SAW bersabda, bihaza umirtu, bihaza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Jadi tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah ni, akhlak Rasulullah ni seperti Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Itulah gambaran akhlak Rasulullah. Apabila orang-orang miskin mendatangi Rasulullah untuk minta sesuatu, sifat Rasulullah, Rasulullah akan beri apa yang ada di tangan Rasulullah. Rasulullah akan beri semua. Rasulullah tidak simpan. Dan sekiranya Rasulullah tidak dapat menyempurnakan hajat orang miskin tadi, Rasulullah sangat sedih. Maka benarlah tuan-tuan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada kamu di Rasulullah itu satu contoh ikutan yang baik. Jadi benarlah Rasulullah itu adalah contoh, ikon kita. Dia sepatutnya Nabi SAW nombor satu, ikon kita, ikutan kita, contoh, suri teladan bagi kita, bukannya orang lain. Rasulullah mesti nombor satu. Kerana Rasulullah ini Allah Subhanahu wa taala sendiri khabar kat kita, Nabi Muhammad ini adalah contoh ikutan yang baik untuk kita. Bila Allah menyatakan demikian, Allah memberi jaminan, maka tidak ada syak dan ragu-ragu lagi bahawa insan yang kita contohi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain tuan-tuan, di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada dekat dengan gunung Uhud. Ini bukan kisah perang Uhud. Ini kisah lain, cerita lain. Dan tuan-tuan tahu, gunung Uhud ini sangat terkenal dalam sejarah Islam kerana di sinilah, dekat dengan gunung inilah berlakunya peperangan yang kedua dalam Islam, dan dalam peperangan ini Islam kalah. Jadi Nabi ini ketika berada dekat dengan gunung Uhud, ketika itu Rasulullah sedang menyelenggarakan beberapa ekor biri-biri hasil rampasan perang. Biri-biri ini hadis ini menyebut antara 20 ke 30 ekor. 20 ke 30 ekor biri-biri Rasulullah sedang selenggara. Selenggara ini mungkin buat catatan berapa ni, gitulah Rasulullah sedang selenggara. Jadi ketika itu, ketika Nabi SAW sedang menyelenggarakan biri-biri rampasan perang ini, datang seorang lelaki Badui, orang Arab Badui. Bagaimanakah saya nak memberi gambaran kepada tuan-tuan perbezaan antara Badui dengan orang Arab bandar? Rasulullah tu Arab bandar sebab Rasulullah lahir di kota Mekah. Nabi lahir di Mekah, Nabi diasuh, dibesarkan di Mekah. Jadi baginda Rasulullah ni orang Mekah lah, orang bandar lah. Tapi Badui ni sejenis bangsa Arab yang tinggal di padang pasir. Maksudnya orang yang kurang sikit adab. Dari segi adab dia, civilization dia kurang sikit. Begitu.
dia kurang berbanding orang bandar. Sebab apa? Orang bandar ni lazimnya berpendidikan, lazimnya diatur dalam stratifikasi sosial yang lebih baik. Macam kalau kita orang Kuala Lumpur lah, orang Lembah Kelang lah. Orang Kuala Lumpur ni lain nak banding orang kampung lain. Orang Kuala Lumpur ni, orang bandar ni bawa kereta berhemah, bercakap pun sabar banyak. Tak macam orang kampung. Dulu masa saya zaman Datuk lah, zaman udok-udok 80-an, awal 80-an. Dulu di Terengganu pengangkutan masa tu pas dia ada. Belum ada lagi apa Grab jauh lagi masa tu. Orang kampung pun nak kata ada kereta umum, motosikal belum tentu masa tu lah. Jadi segala urusan ni kalau nak pergi ke bandar naik bas. Kalau nak ada urusan turun pagi malam baru balik. Sebab bas tak banyak kan. Jadi kena tunggu bas dan sebagainya. Saya pernah lah dulu-dulu naik bas ni. Saya pergi ke kawasan yang agak pedalaman sikit. Pedalaman sikit, jauh sikit daripada bandar. Orang-orang yang orang kampung yang duduk jauh daripada bandar kan. Kadang-kadang masa tu naik bas pun saya tengok orang tua-tua selipar belakang kaki ayam je naik bas pergi ke bandar. Dan banyak daripada mereka ni suka makan sirih. Sirih, dah tahu kan sirih? Sirih ni kalau makan ni mulut merah buih. Dalam bas je ludah gitu je. Atas lantai bas dia ludah kan. Tuan-tuan kena alih kaki, kena kaki nak marah tak boleh orang kampung. Dia performa dia begitulah. Itu okey lagi kalau dia sembur atas lantai bas tu, hak setengah tu hak duduk. Bas ni masa tu tak ada aircon pun, dia pintu jenis akak tu kan. Jenis akak. Semua-semua tak boleh angkat, dia mati tu tak boleh angkat kan. Jadi orang depan makan sirih tu jaga-jaga orang belakang tu. Dia sembur keluar. Dia sembur tu muka kita. Nak marah tak boleh sebab apa orang kampung. Badui macam tu lah. Badui gitulah sifat orang Badui ni. Jadi performance tak bagus lah. Datang jumpa Rasulullah pun dalam keadaan baju tak apa-apa ya. Gigi berkarat, cakap mulut bau busuk. Tapi Rasulullah ni apabila Badui itu datang, Rasulullah memberi respon yang sangat baik. Sebenarnya orang Yahudi itu, orang Badui ni, dia ni belum Islam, tak penyembah berhala. Dan tujuan dia datang bertemu Rasulullah tu, dia nak sesuatu daripada Rasulullah. Dia nak apa? Dia nak kambing biri-biri yang ada Rasulullah tengah selengkali. Jadi bila datang dekat, Rasulullah pun senyumlah. Rasulullah mengalu-alukan kehadiran Badui ini. Dan Badui ini orang Badui kan, dia bercakap pun kasar, dia tidak ada adab. Lalu dia kata kepada Rasulullah, dia kata, "Wahai Muhammad, aku mendengar bahawasanya kamu mengajarkan satu ajaran yang menyuruh orang yang mampu membantu orang miskin. Aku ni orang miskin, wahai Muhammad. Kamu ada banyak biri-biri, berikan pada aku seekor." Dia nak seekor. Biri-biri Rasulullah ni, dia nak satu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata kepada Badui ni, "Saudara nampak apa yang berada di depan saudara ni?" Badui tu kata, "Ya, nampak biri-biri cantik-cantik, gemuk-gemuk." Biri-biri orang Arab tentang memang cantik. Tak percaya, tuan-tuan tengok dalam YouTube. Sebab apa? Biri-biri orang Arab ni, dia makan rumput tanah pada pasir tu. Rumput dia, walaupun rumput tu tajam, dia tak macam rumput kita, tetapi dia cukup di segi garang dia tu. Dia cukup baik. Dan biri-biri orang Arab ni boleh panjat pokok. Dia boleh panjat pokok dan dia boleh cari pucuk-pucuk kayu yang terbaik. Tu hebatnya. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan jangan lupa ada satu restoran, dia tak jauh daripada Masjid Haram tu. Kalau jalan kaki dalam 40 minit. Tak silap saya nama restoran tu Hadramang.
Uniknya, saya tak tahu sekarang ni macam mana pun dia dah ubah suai. Uniknya masa tu restoran ni dia memang menyajikan kambing biri-biri daripada Arab lah. Kambing Arab. Kita tahu sebab rasa daging dia lain. Restoran ni tuan-tuan, dia tak ada bumbung. Bumbung tak ada. Jadi kalau makan tu berbumbungkan bulan dan bintang. Lepas tu dia ada pantai kan. Jadi lepas makan tu boleh menyandar macam apa hikayat 1001 malam kan. Kita makan satu talang tu, kita makan dalam 6 orang. Sebab mahal, satu portion ni RM40 seorang. RM40. Jadi masa tu tak berapa cukup lah. Suasana orang. Orang Arab ni dia satu talang besar tu 2 orang je makan. Tak boleh habis dia makan. Macam tertagih juga. Beza tak? Kambing biri-biri orang Arab ni tak sama dengan tempat kita. Walaupun tempat kita kedai nasi Arab banyak, tapi rasa tak lain dengan yang di Mekah. Jadi Badui tadi dia kata ya betul. Dia kata biri-biri yang gemuk, yang cantik. Lalu Rasulullah kata apa dekat Badui tadi? Ambil semua saudara. Ambil semua biri-biri ni. Badui ni dia rasa seperti Rasulullah bergurau dengan dia. Lalu dia kata, jangan olok-olok wahai Muhammad. Nabi kata tidak, saudara ambil semua biri-biri ni, buat balik rumah. Dan Badui ni bila dah di offer macam tu, dia ambil semua. Dia tarik biri-biri tu buat balik. Rupa-rupanya tak jauh daripada tempat tu, dekat Gunung Uhud tu, ada satu perkampungan orang Badui. Kampung dia lah. Dan semua penduduk di kampung itu belum Islam lagi masa tu. Belum Islam lagi, menyembah berhala lagi semua. Dan Badui ni bila dia dapat biri-biri itu, dia tarik bawa balik. Dia bawa balik ke kampung dia. Tuan-tuan pernah tengok cerita dia jumpa belalang kan? Haji dengan Suding dia tarik lembu. Itulah lebih kurang gambaran dia tarik. Dia bawa balik ke rumah. Dan kampung ni tuan-tuan, kampung ni biasanya jadi pintu gerbang kampung. Jadi Badui ni dia sudah jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatinya sudah terpaut kepada agama Islam. Lalu bila dia sampai dekat pintu gerbang kampung dia tidak mampu tuan-tuan berjalan lagi. Lalu dia pun jatuh tuan-tuan, dia tak mampu melangkah lagi lah. Sebab hatinya dia rasa sangat terharu dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berteriak, dia mampu berteriak saja. Lalu dia mengatakan kepada kaum dia, wahai kaumku, berimanlah kamu kepada Muhammad kerana dia mengajarkan satu ajaran yang tidak akan menyebabkan kita menjadi susah. Kerana Islam adalah agama yang saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Akhirnya tuan-tuan, seluruh kampung masuk Islam. Seluruh kampung Badui itu masuk Islam semata-mata kerana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Islam ni, kalaulah kita betul-betul memperkasakan dua institusi, pertama zakat, satu lagi wakaf. Kalau dua-dua ni diperkasakan betul-betul, umat Islam tak susah. Umat Islam ni boleh dibantu. Saya ada seorang kawan tempat kerja saya. Dia orang Yaman. Dia mengajar subjek berkait dengan antaranya wakaf, institusi wakaf. Dia ada artikel dia tulis. Jadi saya baca artikel dia. Dia kata institusi wakaf ni di negeri Turki. Turki ni di bawah Erdogan. Masa Erdogan jadi Perdana Menteri mula-mula ni, benda tu sudah diperkasakan. Dan hari ini dia kata di Turki nilai
nilai aset wakaf, si wakaf di Turki ni cerita lama dah, cerita saya ni berapa tahun dah, mungkin dah 7-8 tahun lepas dah. Dia kata di Turki ni nilai institusi wakaf dia 5 bilion euro. Maksud tak nak bayangkan dengan 5 bilion euro tu, apa benda boleh dibuat di negara dia. Boleh buat hospital, boleh buat universiti. Mana kalau buat hospital menggunakan wakaf ni, maksudnya percuma, tak perlu bayar. Universiti pun sama, tak perlu bayar. Macam tuan-tuan tengok Universiti Azhar kan, Universiti Al-Azhar tu, itu wakaf tu, berasaskan wakaf. Sebab tu yuran tak bayar. Kerana tak ada yuran. Orang mengaji di Mesir, di Azhar tu, dia sara hidup je lah, tapi yuran tak bayar. Sebab dia wakaf. Jadi sebenarnya dalam Islam institusi wakaf dan institusi zakat, kalau diperkasakan dengan baik, dengan betul, dia menjadi satu perkara yang boleh membantu sebenarnya umat Islam. Sebab tu zaman daulah-daulah Islam tertentu lah, daulah-daulah Islam tertentu ada yang mencapai puncak pencapaian yang hebat, yang masa tu ada setengah-setengah tentang dalam daulah tu, nak cari orang susah pun tak ada, semua orang senang lagi. Ya, kerana Islam ni adalah satu agama yang sangat seimbang, agama yang segala-galanya cukup cantik. Jadi akhlak Rasulullah dalam perkara bersedekah ini ada sesuatu yang cukup hebat bila kita lihat di dalam hadis-hadis ini. Satu perkara lagi tuan-tuan adalah penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita sifatkan sebagai sunnah yang agung. Selain daripada soal sedekah, mencintai orang-orang miskin ni, Nabi juga sangat memberi penekanan tuan-tuan dalam soal penyatuan umat. Hari ini umat Islam berpecah belah. Kita nak umat Islam ni bersatu, sebab itulah yang Rasulullah pupuk dan Rasulullah tekankan ya, sepanjang baginda hidup di atas muka bumi ini. Perkara ini adalah sangat penting. Ini selaras tuan-tuan dengan firman Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah oleh kamu antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati oleh Allah. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah berkata tentang iman. Allah menyentuh tentang iman. Apa tu iman? Iman ni pokoklah kita ni ditentukan oleh iman kita. Ulama secara ijma' mengatakan iman tu maksudnya dilaksanakan dari hati kita, daripada hati yang membenarkan, hati yang meyakini, mesti diikrarkan dengan lisan, dengan lidah kita. Ulama kata mesti dibuktikan dengan perbuatan seluruh anggota badan. Itu iman. Dan Allah bercakap tentang iman, dan Allah sandarkan iman itu, ataupun ukuran iman itu apa dia? Kualiti hubungan yang dijalinkan sesama manusia. Itu yang Allah tekankan dalam Quran. Nabi SAW di dalam satu hadis yang disyarahkan oleh Imam Malik, sabda Nabi SAW, sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sampai dia menyakiti jiran tetangga dia. Yang dibicara oleh Nabi
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Dua-dua tentang rukun iman. Benda penting, benda besar. Ukuran dia tidak menyakiti jiran tetangga. Kerana orang mukmin tidak menyakiti jiran tetangga. Di dalam satu hadis yang lain, hadis yang disyarahkan oleh Imam Nawawi, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyakiti jiran tetangga itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, termasuk menyakiti tetangga adalah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung para jiran tetanggamu, tetapi tidak sampai kepada mereka untuk dinikmati. Kita dah ingat tentang perkara menyakitkan jiran tetangga ni. Kadang-kadang kita bergaduh dengan jiran tetangga ni, sampai tak bertegur sapa bertahun-tahun, pulau memulau, apa lagi, fitnah. Kita dah ingat hak tu berdosa. Rupanya Nabi kata, kita masuk ke rumah kita tu, baru tu sampai ke jiran tetangga kita, tak sampai rumah dia, itu sudah termasuk dalam perkara menyakiti jiran tetangga. Jadi kita nampak macam remeh. Kita kadang kita masuk ke rumah, kita masuk ke rumah, kadang-kadang duduk rumah dekat-dekat, rumah flat, masuk rumah kita, dia masuk, dia buka tingkap tu, niat dia nak suruh masuk udara tu. Bila buka tingkap, jiran sebelah buka juga tingkap tu, cuci pinggang. Bila kita masuk, baru masuk rumah dia, kita masuk dulu, benda sedap-sedap masuk dalam hidung dia. Dia mulalah pasang tangan, dia pasang harapan lah. Dia kata, jiran baik tu, kata harapan, semaku rumah. Jiran tu kan, dia dah rasa lah, tak kata sampai, kawan baik. 15 tahun ke jiran, kawan baik, tak kata sampai semaku. Kita pula anak ramai, anak saudara pula 3 orang dah berkumpang ke rumah. Seperiuk tak cukup, tak sampai. Jadi jiran tetangga tadi dia bersangka baik lagi, dia kata mungkin malah kagak sampai. Akhirnya tak sampai juga. Bila tak sampai, dia terasa dalam hati dia. Dia terasa, dia syok macam tu lah. Maksudnya Nabi kata bermasuk dalam perkara menyakiti jiran tetangga kita. Hari ni kita ada guru apa? Guru WhatsApp guru WhatsApp hari sekarang ni tak ada kerja lain orang pagi tu nak tunjuk prefer dia. Ni saya prefer tunjuk gambar. Saya tak kata kat lain tentang guru sekolah saya, guru sekolah pagi je masing-masing nak tunjuk apa hidangan yang terbaik. Sebenarnya dalam geruk tu ada sahabat-sahabat kita yang susah, yang kita tak tahu kesusahan dia. Jiran-jiran kita ni kita tak tahu apa kesusahan dia. Mungkin dia segan nak berkongsi dengan kita, tuan-tuan. Yang perkara ni kena hati-hati, kerana ia termasuk dalam perkara menyakiti jiran tetangga kita ataupun grup sekolah kita tu. Kita ada dia orang diam saja, senyap, tak menyampuk. Sebab apa? Segan lah. Dia orang tak boleh setara tu. Gitu. Jadi dalam perkara menyatukan hati di antara sesama Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tentang memberi penekanan. Sebab tu institusi-institusi dalam masyarakat seperti surau kita contohnya. Surau kita sudah main peranan. Main peranan ni apa? Tempat untuk kita menyatukan ummah ni, menyatukan saudara sama Islam antara surau. Surau ni tempat menyatukan. Penyatuan tu boleh dilakukan di sini. Misalnya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kenapa orang ramai datang ke surau? Kenapa bulan-bulan lain tak berapa ramai? Bulan Ramadan ni bulan yang Allah berkat, memberi berkat. Allah berkati. Sebab tu orang pintu hati dia bulan Ramadan ni dia teringin, dia terbuka, dia nak datang. Maka sudah pastilah kita ambil peluang tu. Kita ambil peluang tu untuk memastikan
jemaah-jemaah kita ni, dia datang ke surau kita, kita nak supaya dia terus datang ke surau. Caranya macam mana? Banyak cara dia. Macam kita kata tadi kan, bersedekah. Kita amalkan amalan bersedekah ini supaya surau kita dapat banyak duit. Kemudian kita sajikanlah kepada jemaah kita. Cubalah ya, kalau sebelum ni kita tengok, kita try sekali kopi cat kapal apa 5 serobong tu bagi sikit. Ada satu surau saya mengajar di USG, ada satu surau dalam dunia ni yang dia sediakan waktu lepas kuliah tu dia sebut, dia kata, ustaz mari kita buat, dia kata teh halia baru ni, saya kata ambil kat mana, dia kata dekat Bentuk, tapi mahal sekilo dia tu, tapi dia buat tu memang saya rasa teh yang terbaik lah. Biasa saya 2 gelas makan, tapi minum tu tuan-tuan, saya terasa saya terangkat satu kaki. Bila minum tu rasa macam rasa besar kepala rasa macam tubuh naik, power dia punya. Cubalah tuan-tuan buat sekali, terus sekali. Mana tahu jemaah yang datang tu dia terus jatuh cinta, kerana disebabkan teh halia baru tadi, terus kekal dia menjadi jemaah yang istiqamah dan hatinya disatukan. Maka pahala yang besar kepada orang yang mengambil inisiatif. Jadi tuan-tuan, bersempena kita memperingati Maulidur Rasul, marilah tuan-tuan kita sambut Maulidur Rasul ni, Maulid Nabi ni. Tak semestinya kita beragak, boleh beragak, tak ada masalah. Tapi yang lebih penting lagi tuan-tuan adalah sunnah-sunnahnya. Tak payah banyak-banyak. Hak malam ni, hak saya bawa ni, pertama bab akhlak Rasulullah, apa dia? Pertama bab sedekah, mencintai orang-orang miskin. Kemudian dalam bab mempereratkan tali persaudaraan. Kita buat hal 2 ni je tuan-tuan, insya-Allah Allah memberikan pahala yang besar kepada kita di sisinya. Cukup sekadar tu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.